Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma amin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Apa khabar teman-teman semua sedang penonton secara live di page Yayasan Tok Kenali. Alhamdulillah, bicara kita masih lagi menyambung perbincangan sempurnakan akhlakmu, dan insya-Allah kita berada pada siri yang ke-31, dan perbincangan kita pada pagi ini insya-Allah berkaitan dengan tawadhu' ataupun kita sebut sebagai merendah diri. Teman-teman semua, hendaklah kita sebagai seorang Islam mengetahui dan meyakini di sana terdapat beberapa ciri-ciri dan juga indikator yang menjadi sebab kepada kita dimasukkan ataupun dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan ke dalam syurganya. Di antaranya suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmizi daripada Ibnu Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum biman yuhramu alaihi an-nar." Nabi pernah suatu hari bertanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai teman-teman, adakah ingin aku khabarkan kepada kamu atau inginkah kamu tahu bahawasanya di sana ada perkara-perkara yang ataupun golongan-golongan yang diharamkan api neraka ke atasnya?" Bila Nabi SAW bertanya begitu, maka para sahabat tentulah sangat teruja. Di antara kaedah Nabi SAW dalam mendidik para sahabat ketika itu adalah dengan cara bertanya soalan. Ada dengan cara terus memberikan nasihat, memberikan pengajaran, dan ada kaedahnya juga adalah dengan cara bertanya soalan. Maka pada kali ini Nabi SAW bertanya dengan para sahabat, bertanya kepada para sahabat, hendaklah ataupun adakah kamu ingin mengetahui di antara sifat-sifat orang yang diharamkan ke atasnya neraka? Maka para sahabat ingin sangat mengetahuinya. Lalu Nabi SAW bersabda, "Ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin." Iaitu Nabi SAW menyatakan di sini antara 4 kriteria dan juga 4 indikator dan sifat yang ada kepada orang yang diharamkan ke atasnya neraka. Iaitu di antara yang disebutkan yang pertama ialah ala kulli hayyinin, iaitu orang yang bersifat hayyin. Hayyin ini telah pun ditafsirkan oleh para ulama dengan beberapa tafsir. Di antaranya mereka menyebutkan bahawasanya hayyin itu ialah orang yang tidak segera mencaci dan juga tidak segera melaknat. Teman-teman, para penonton sekalian, kita sebagai seorang Islam hendaklah ada pada diri kita jaga perkataan dan juga lisan kita. Hendaklah kita menjaga perkataan dan lisan kita. Iaitu di sini dalam konteks yang disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditafsirkan oleh para ulama, hayyin itu ialah orang yang tidak segera mencaci ataupun melaknat. Barangkali di sana ada perkara-perkara yang kita rasa tidak sesuai dengan perasaan kita, tidak sesuai dengan kehendak kita, yang menyebabkan kita marah. Maka kita akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan selera nafsu kita ketika marah. Iaitu mungkin kita akan mengeluarkan perkataan yang kesat, mencaci dan sebagainya. Tetapi ingatlah teman-teman semua, di antara sifat orang yang diharamkan ke atasnya neraka disebutkan hadis ini iaitu hayyin, orang yang tidak segera mencaci ataupun melaknat. Kerana ada suatu pengajaran yang besar. Pernah ada suatu kisah bagaimana seorang lelaki ini dia berada di dalam masyarakat Islam.
tak kala dia melakukan suatu kesilapan, tiba-tiba ada sekelompok daripada masyarakat Islam itu segera mengungkit kesilapannya dan melaknat serta mencacinya kerana kesilapan yang telah pun dilakukan tersebut. Lalu oleh kerana kecewa dengan keadaan masyarakat Islam tersebut, maka akhirnya dia telah pun melarikan dirinya dan membawa dirinya ke suatu kelab. Mungkin kita kata kelab malam ataupun tempat karaoke dan sebagainya lah. Lalu bila masuk ke tempat tersebut dan dihidangkan oleh pelayan dengan segelas air, tiba-tiba dalam keadaan dia keadaan runsing dan sebagainya, sedih hati, kecewa, tiba-tiba tersentuh gelas tadi sehingga jatuh pecah dan juga air itu telah pun melimpah di atas meja tempat duduknya. Namun dalam keadaan begitu, pelayan tersebut hanya tersenyum kepadanya dan mengatakan, tidak mengapa, saya akan bersihkan tempat ini dan awak boleh menambah minuman lain tanpa perlu apa-apa bayaran. Maka dalam hatinya merasa, oh, alangkah bagusnya tempat ini, kerana aku melakukan kesilapan yang sedikit, mereka tidak pernah pun mencaci dan mencela aku. Berbanding dengan keadaan masyarakat Islam yang di luar sana, kerana aku melakukan suatu kesilapan yang sedikit, maka akhirnya aku dicela dan dicaci. Maka akhirnya kerana terlalu kecewa dengan keadaan dan juga tindak balas yang berlaku ke atas dirinya oleh masyarakat Islam di luar sana, maka akhirnya dia pun terpaut hatinya ke tempat karaoke ataupun kelab malam tersebut, sehingga akhirnya menjadi pengunjung yang setia kepada kelab malam tersebut. Apa yang mungkin kita boleh fikirkan bersama daripada isu ini ataupun contoh yang berlaku ini, iaitu ialah di antara sifat yang perlu ada pada diri kita, iaitu ialah untuk sentiasa kita ini mendekatkan seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kerendahan jiwa, dengan penuh kerendahan hati, iaitu di antaranya ialah menjaga lisan kita supaya tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh mengguris perasaan sehingga menyebabkan seorang itu jauh daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman semua, ditafsirkan juga oleh para ulama, hayyin ini iaitu ialah orang yang tidak segera marah. Dalam hidup kita ini, teman-teman semua, dalam kehidupan kita sehari-harian ini, kita ada dua golongan yang sentiasa hadir dalam hidup kita. Ada orang yang datangnya seumpama membawa sekuntum bunga yang wangi, yang memberikan kehidupan kita itu dengan penuh kenyamanan, kesenangan dan juga penuh dengan rasa cinta dan kasih. Orang begini kita rasa serasi bersamanya, tidak ada masalah, kita boleh bersembang, kita boleh berbual, bahkan kita boleh bercanda dan bergurau senda tanpa ada terguris perasaan sedikit pun. Manakala golongan yang kedua yang datang dalam hidup kita ini, yang datang itu dengan membawa duri, yang boleh mengguriskan hati kita, merobek perasaan kita, yang boleh menyebabkan kita ini akan kita kata keduh hati, rasa nak marah dan sebagainya. Orang begini, bagaimana kita menghadapinya? Maka ditafsirkan oleh para ulama, antara sifat orang yang diharamkan ke atasnya syurga, yang diharamkan ke atasnya neraka, iaitu ialah orang yang bersifat hayyin, iaitu tidak segera marah. Inilah iaitu orang yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW ataupun ayat Quran menyebut wal kaziminal ghaiz, iaitu orang yang menahan dirinya daripada marah. Dan juga yang ketiga tafsirkan oleh para ulama ialah orang yang memaafkan, segera memaafkan ataupun boleh memaafkan kesilapan orang lain. Umpama yang disebutkan tadi, bagi golongan yang kedua yang datang dalam hidup kita dengan membawa duri dan onak, kemudian mengguris perasaan kita, mencalarkan diri kita dengan perkara-perkara yang buruk dan menunjukkan kepada kita sifat-sifat yang tidak baik, maka mereka ini kita akan rasa marah, kita akan rasa kecewa, kita akan rasa perkara-perkara yang tidak enak bersamanya. Maka ketika itu ada satu sifat lagi yang boleh menyebabkan kita ini diharamkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ialah kita memaafkan kesilapannya. Ini perkara yang sangat sukar. Kerana itulah di antara perkara yang berat timbangan amal di akhirat nanti, yang mana perkara itu adalah besar ganjarannya di Allah Subhanahu Wa Taala, di samping pahalanya juga besar, iaitu ialah orang yang boleh memaafkan kesilapan orang lain. Pernah ada suatu kes bagaimana seorang
kawan ini ataupun seorang lelaki ini telah pun difitnah di tempat kerjanya sehingga dia akhirnya dibuang kerja oleh temannya sendiri, difitnah oleh temannya sendiri sehingga akhirnya dia dibuang kerja dan akhirnya dia pun terpaksa menjual kecil-kecilan untuk menyara hidup dan keluarganya. Sehinggalah akhirnya perniagaan dia itu alhamdulillah akhirnya berkembang dan laku, jualannya habis dan sebagainya sehingga dia boleh membuat banyak cawangan dan akhirnya dia menjadi seorang yang kaya raya. Maka akhirnya timbul dalam hatinya bahawasanya sebenarnya kalaulah tidak kerana fitnah kawannya tadi, tidak mungkin aku akan dapat mengecapi nikmat seperti ini. Maka dia berkata kepada teman-temannya, kalaulah boleh aku berjumpa dengan orang yang pernah memfitnah aku dahulu, aku akan bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Inilah perkara yang sangat besar yang perlu ada, yang perlu kita faham, indikator di antara orang yang diselamatkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ialah yang bersifat hayyin. Hayyin ini juga ditafsirkan oleh para ulama sebagai orang yang bersifat tawadhu'. Kerana itulah bicara kita pada pagi yang bahagia ini adalah berkaitan dengan tawadhu'. Maka Nabi SAW setiap kali menceritakan tentang ketinggian kedudukan beliau, baginda, maka baginda akan menambahkan perkataan yang menegaskan tentang ucapan baginda itu bukan untuk tujuan kebanggaan, tidak. Tetapi baginda mengucapkan begitu adalah sebagai suatu penegasan terhadap hakikat sebenar tentang kedudukan baginda. Baginda akan menambah dalam ucapan baginda iaitu wala fakhar. Antaranya Nabi SAW menyebut ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Aku ini merupakan pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Besar kedudukan itu. Kalau kita ini kita kata sebagai saya ni Perdana Menteri, PM ni boh kan. Tapi Nabi walaupun dia menyebut begitu, bukan maksudnya adalah untuk meninggi diri. Itu merupakan di antara sifat tawadhu' Nabi SAW, ditegaskan dengan ucapan Nabi wala fakhar. Wa biyadi liwa'ul hamdi wa ma nabiyyun yawma idzin adamu faman siwah illa tahta liwa'i wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in wala fakhar. Semua makhluk ketika itu berada di bawah panji Nabi SAW dan Nabilah orang pertama yang akan disyafaatkan dan memberikan syafaat. Dan Nabi juga menambah ini bukan tujuannya untuk kebanggaan, tidak. Maksudnya Nabi seorang yang begitu tawadhu' walaupun diberikan kurniaan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman semua, apakah yang kita akan bincangkan di sini? Bagaimana maksudnya? Ditafsirkan oleh para ulama, tawadhu' itu dari sudut bahasa ialah menunjukkan kehinaan dan kerendahan diri kita. Ini dari sudut bahasa. Namun dari sudut penggunaan dan juga istilahnya, iaitu ialah menunjukkan kerendahan diri kita di hadapan sesiapa sahaja yang kita ingin agungkan. Maksudnya walaupun kita mempunyai kedudukan, tetapi bila kita ingin menghormatinya, kita tidak akan menunjukkan kemegahan kedudukan kita di hadapan beliau. Itu dipanggil sebagai tawadhu'. Dan tawadhu' itu merupakan di antara sifat ibadur rahman, yang mana merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Iaitu di antara hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan penuh kesopanan dan kesantunan. Ia juga merupakan di antara sifat yang menjadi tanda kepada kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ini merupakan di antara ciri orang yang mempunyai sifat yang dicintai oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Apa dia? Azillatin 'alal mu'minin, iaitu orang yang sangat merendah diri kepada orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, tetapi bersifat tegas kepada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim, yang berjihad dalam Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak sekali takut kepada celaan orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu wasi'un alim. Jadi inilah perkara yang sangat penting, kerana setiap daripada kita hendaklah mengetahui perkara-perkara atau sifat-sifat yang boleh menyelamatkan dirinya daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman semua,
dalam konsep tawaduk dan juga perbincangan tawaduk ini, para ulama telah pun membahagikan bahawa tawaduk ini mempunyai 3 peringkat dan tingkatan. Yang pertama ialah tawaduk terhadap agama. Apa maksudnya? Iaitu tidak menentang nas agama dengan akal kita. Walaupun kita merasakan bahawasanya pada fikiran kita ni tak betul, tetapi kita tidak menentang nas agama. Ataupun tidak kita merasa ragu terhadap dalil-dalil Al-Quran, dan juga tidak melihat adanya jalan yang berbeza dengan pandangan agama. Kalau sekiranya fikiran kita berbeza dengan pandangan agama, maka kita kena tiung fikiran kita supaya selari dengan agama. Tidak kita kata agama salah, tidak. Tapi hendaklah kita ini tawaduk kepada agama, iaitu ialah meletakkan pemikiran segala apa yang ada pada agama itu adalah di hadapan, bukan fikiran kita ataupun pandangan kita yang di hadapan. Tawaduk juga dalam agama ini dapat dilakukan dengan mentaati segala apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia boleh dilakukan dengan 3 keadaan. Yang pertama iaitu tidak menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala hukum hakam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran dan sebagainya, tidak kita menentangnya dengan akal kita yang rasional ataupun secara perasaan ataupun secara kekuasaan politik dan sebagainya. Tidak. Maka kita mentaati segala apa yang dibawa oleh ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak ragu-ragu terhadap dalil agama. Kalau sekiranya ada pemahamannya yang berbeza dengan agama, hendaklah dia cepat-cepat mengatakan ini pemahamanku yang silap, sedangkan dalil agama itu adalah yang utama. Dan yang ketiga ialah tidak melihat adanya jalan yang berbeza dengan dalil-dalil agama, baik dari sudut perasaan kita ataupun lisan kita ataupun perbuatan kita sendiri. Itu yang pertama, iaitu ialah tawaduk kepada agama melalui 3 cara yang disebutkan tadi. Yang kedua ialah tawaduk, tingkatan tawaduk yang kedua yang seterusnya ialah kamu redha, iaitu kita redha dengan apa yang Allah Subhanahu taala bagi kepada kita sebagai seorang hamba, bagi kepada kita sebagai agama, bagi kepada kita saudara kita seorang Islam dan sebagainya. Menerima yang benar dan hak itu sebagai suatu perkara yang mesti untuk dipegang, mesti untuk ditaati, dan menerima juga kebenaran walaupun datang daripada musuh kita ataupun kebenaran itu datang daripada orang yang di atas kita, pemimpin kita, mengatakan perkara yang benar, berat untuk kita terima contohnya, tapi kita hendaklah menerimanya. Dan yang paling berat sekali biasanya adalah kita nak menerima suatu teguran ataupun suatu kritikan daripada musuh kita sendiri. Tapi kalau kita tawaduk dalam agama, redha dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan menerima sekalipun datang itu daripada perkara yang sangat perit, iaitu ialah musuh kita sendiri. Yang khususnya ialah peringkat yang ketiga ialah tunduk kepada kebenaran dan melepaskan diri daripada pandangan peribadi kita semata-mata. Inilah yang penting bagi kita. Kadang-kadang kita ini ada kepentingan peribadi kita sendiri. Bila berlawanan nafsu kita dengan kehendak agama, kadang-kadang kita mendahulukan kepentingan dan kehendak kita berbanding dengan kehendak agama. Ini dipanggil sebagai orang yang tidak ada sifat tawaduk dalam diri dia. Banyak di sana perbincangan berkaitan dengan tawaduk dan dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, di sana ada perbezaan di antara tawaduk dan juga kehinaan. Adakah tawaduk itu bermaksud kita menghina diri kita? Tentulah berbeza di antara menghina diri dengan merendah diri kita. Perbezaan ini adalah muncul, yang pertamanya ialah dari sudut pengetahuan kita. Tawaduk ini adalah muncul berpunca daripada pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengetahui sifat-sifatnya yang sempurna, lalu kita menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu kita merendahkan diri kita, bukan bermaksud menghina diri kita, kerana sebaik-baik hamba yang untuk kita tunduk itu adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza kalau kita tunduk kepada nafsu, maka dia menjadi orang yang menghina diri, kerana nafsu itu akan menunjukkan kepada kita, membawa kepada kita dan menjerumuskan diri kita ke dalam kehinaan.
Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu amarah itu akan menunjukkan kepada kita kepada keburukan. Maka orang yang mengikut hawa nafsunya itu dipanggil sebagai bukan tawaduk, tapi orang yang menghina diri. Berbeza dengan Allah, dengan menundukkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan perintahnya, kecintaan kepadanya, itu menunjukkan di antara sifat tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang memiliki sifat ini, dia akan sentiasa melihat bahawasanya setiap orang itu mempunyai kelebihan berbanding dirinya sendiri. Yang kedua, iaitu ialah kerendahan dalam keinginan-keinginan dia terhadap nafsu syahwat dia. Orang yang ada sifat ini, maka automatik dia akan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini merupakan di antara sifat yang perlu ada, indikator yang perlu ada bagi diri kita sebagai orang yang bersifat tawaduk, bukan sifat orang yang menghina diri. Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang saya bacakan sebentar tadi, wa ibadur rahman allazina yamshun 'ala ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini yang sukar bagi kita, iaitu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila ada orang jahil yang bercakap kepadanya, menjawab ucapan dia, nganying ke dia, kata-kata kan, mempersoalkan wibawa dia dan sebagainya, maka dia akan mengucapkan perkataan-perkataan balah balik itu dengan cara yang tidak seperti apa yang diucapkan oleh orang tidak cerdik tadi, tapi mengucapkan perkataan yang selamat. Maksudnya dengan penuh nada yang sopan, jiwa yang terbuka dan juga wajah yang penuh senyuman. Ini sukar bagi kita, tapi itulah digambarkan sebagai sifat seorang hamba yang tawaduk. Teman-teman semua, di sini Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan pesanan secara umum kepada kita supaya kita bersifat tawaduk. Allah Taala rakamkan dalam Al-Quran surah Al-Isra, "Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Iaitu ialah janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Jangan kita mendabik dada bahawasanya kitalah segala-galanya. Kitalah yang paling baik, paling segala-galanya. Jangan. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat mampu untuk menembus bumi dan tidak akan mampu untuk sampai setinggi gunung. Maka hendaklah kita sedar, kita tidaklah sekuat seperti gunung, dan kedudukan kita sekalipun tidak akan sampai setinggi langit. Maka kita berjalan dengan penuh tawaduk, tunduk patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga pesanan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita amalkan, dan ini merupakan di antara perkara yang menjadi gambaran kriteria sifat seorang mukmin, iaitu ialah wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Bagi orang yang ada pengikut ataupun ada dipanggil sebagai pekerja dan sebagainya, pimpinan, ada orang bawahan dan sebagainya, maka untuk ketua ini panduan sifat tawaduk yang perlu ada bagi seorang ketua, iaitu wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, iaitu hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu daripada orang yang beriman. Kita pengarah tempat sekian-sekian, kita sebagai CEO, sebagai ketua dan sebagainya, projek dan sebagainya, besar kedudukan kita, gaji kita besar, kenderaan kita mewah dan sebagainya, tetapi ketika kita berada bersama dengan pengikut kita, pimpinan yang kita anak pimpinan kita, maka hendaklah kita ini merendahkan diri kita, menunjukkan perasaan dan sifat tawaduk kita kepada mereka. Itu merupakan di antara saranan dan juga pesanan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syu'ara. Begitu juga bagaimana kalau kita bergaul sesama masyarakat, maka disampaikan juga pesanan supaya kita ini tawaduk, iaitu wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kalau kita berinteraksi sama masyarakat kita, maka bagaimana panduan dalam wahyu kita, iaitu dan janganlah kamu memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia. Bila kita ada dalam masyarakat, kadang-kadang berbeza kedudukan dan sebagainya, ada yang gaji kecil besar dan sebagainya, ada yang pendidikan tinggi rendah dan sebagainya, maka ketika itu janganlah kita ini pilih bulu. Tidak. Kita hanya memilih memandang wajah kita, memalingkan wajah kita kepada orang yang kita rasa ada kedudukan saja. Tidak boleh.
Kerana ini telah pun disentuhkan ataupun dipesankan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan kamu palingkan mukamu kerana memandang rendah kepada sebahagian manusia, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan keadaan berlangak sombong. Tak boleh. Dan janganlah dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan takabur serta membanggakan diri. Begitu jugalah Nabi SAW menyuruh setiap umat Islam supaya bersifat tawadhu'. Kenapa? Kerana sifat tawadhu' ini natijahnya dia akan mewujudkan perasaan saling cinta mencintai dan kasih mengasihani. Allah Subhanahu Wa Taala juga mencintai orang yang sentiasa kasih mengasihani dan rahmat merahmati di antara satu sama lain. Orang muda mengasihi orang yang tua, dan orang tua juga mengasihi orang yang muda. Orang muda menghormati yang tua, tidaklah menunjukkan kekuasaan ataupun kekerasan ke atas orang tua, dan orang tua pula berkongsi kasih mereka dengan orang muda dengan memberikan nasihat dan juga tunjuk ajar dengan sebaiknya. Dan hendaklah kita ini juga berterima kasih kepada orang yang berada di bawah kita, dan juga orang yang lemah di kalangan kita. Orang yang mungkin kita nampak kerjanya tidak sebagus kita, yang pakaiannya tidak sebagus kita. Mereka ini pada asalnya adalah orang yang sebab mereka itulah yang menyebabkan kita ini diberikan rezeki. Maka sebab itulah kita hendaklah berterima kasih kepada mereka. Nabi SAW bersabda, ubghu fi du'afaikum, ubghuni fi du'afaikum, fa innama turzaquna aw tunsaruna bi du'afaikum. Ini hadis Nabi SAW pada riwayat Imam Bukhari, iaitu carilah aku, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kalangan orang yang lemah, kerana sesungguhnya kalian diberi rezeki dan pertolongan dengan sebab orang yang lemah di kalangan kalian. Dalam masyarakat kita ada orang miskin, ada orang yang tua, ada kanak-kanak, ada para wanita. Kenapa Allah Ta'ala tidak menurunkan bala dan azab kepada kita walaupun ada maksiat yang berlaku? Kerana kasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada golongan yang lemah seperti ini. Orang tua, kanak-kanak, budak-budak kecil, wanita dan sebagainya. Jadi hendaklah kita ini berterima kasih kepada mereka, bukanlah kita ini mencaci mereka. Ini dipanggil sebagai sifat tawadhu' yang ditunjukkan oleh kita kepada mereka dalam sama makhluk. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan panduan kepada kita supaya kita merendah diri dan setiap keadaan, tawadhu' dalam setiap keadaan. Di antaranya dalam makan dan minum sekalipun. Jadi ini boleh kita amalkan teman-teman semua. Kalau kita makan, ada makanan yang terjatuh, hendaklah kita ambil sapu-sapu dan kita bersihkan dia, kita makan balik. Kenapa? Kerana Nabi SAW mengajar kita supaya tidak meninggalkan makanan terjatuh tersebut ke tanah dan dibiarkan supaya diambil oleh syaitan, dimakan oleh syaitan. Dan bila kita selesai makan, kita pun menjilat jari dan sebagainya. Itu menunjukkan di antara sifat tawadhu' kita dalam makan. Begitu juga dalam pakaian. Tidak boleh kita berpakaian dalam pakaian yang sangat mewah sehingga boleh menimbulkan kesombongan kepada kita. Perkara-perkara itu boleh menyebabkan kita ini rosak pahala amal ibadah kita dan disumbatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam nerakanya. Teman-teman semua, saya kira cukuplah setakat itu bicara kita pada pagi yang bahagia ini. Mohon maaf di atas kesilapan dan kesalahan dalam tutur bicara. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والآن قد حان وقت الوحدة ولا تليق من العداوة والخصومة إلا
المسلمين واعتصموا بحبل رب العالمين اتحدوا يا أمة المسلمين واعتصموا بحبل رب العالمين فاجتمعوا ولا